Hai semua, apa khabar? Cikgu harap semuanya sihat-sihat saja bersama dengan keluarga di rumah. Okey, untuk minggu ini kita akan mulakan kita punya sesi PDPR dan hari ini cikgu akan memberikan penerangan secara ringkas tentang unit 8 yang bertajuk Perkhidmatan Awam Pemangkin Pembangunan Negara. Okey, anda boleh rujuk buku teks anda bermula daripada muka surat 87. Okey, kita mula ya. Okey, isi kandungannya untuk unit 8 ni seperti biasa kita akan mulakan dengan cadangan nilai, kemudian akan diikuti dengan agensi perkhidmatan awam di Malaysia. Yang ketiga kita akan melihat kepentingan agensi perkhidmatan awam di Malaysia dan yang terakhir sekali cara menghargai agensi perkhidmatan awam di Malaysia. So kita akan buat 4 benda ni ya. Kita akan mulakan dengan cadangan nilai. Seperti biasa, untuk setiap bab dia mesti ada cadangan nilai. Untuk unit 8 ni, cadangan nilainya ada 5. Yang pertama ialah bertanggungjawab. Yang kedua adalah patriotisme. Yang ketiga berterima kasih. Yang keempat hemat tinggi. Dan yang kelima rasional. So awak perlu ingat sekurang-kurangnya 3 cadangan nilai. Okey, apa itu agensi perkhidmatan awam? Setiap negara ya, bukan Malaysia je, Australia, US dan sebagainya, setiap negara ada agensi perkhidmatan awam tersendiri. Cuma namanya saja yang berbeza. Apa itu agensi perkhidmatan awam? Ianya merupakan satu organisasi atau badan yang mengendalikan sesuatu tugas, usaha, khidmat dan bertanggungjawab melaksanakan dasar kerajaan. Okey, apa maksudnya? Okey, dasar kerajaan ni adalah sesuatu undang-undang ataupun peraturan yang telah dibina ataupun dilakukan untuk sebuah negara. Okey, bukan kita yang buat ya. Kita punya ketua adalah Yang di-Pertuan Agong dan bawah Yang di-Pertuan Agong ada Perdana Menteri dan ada Menteri-Menteri. Okey, jadi yang membuat dasar kerajaan ni adalah Perdana Menteri dan Menteri-Menteri. Tapi bukan dia yang buat kerja ni, bukan dia yang tangkap penjahat, bukan dia yang buatkan IC, bukan dia yang daftar kelahiran, tapi yang buatnya adalah perkhidmatan awam. Jadi mereka melaksanakan dasar dan agensi perkhidmatan awam ni lah yang akan mengendalikan tugas tersebut. Okey, melaksanakan dasar kerajaan. Jadi agensi perkhidmatan awam ni mempunyai peranan yang penting dalam setiap negara dalam memastikan pembangunan dijalankan mengikut perancangan yang telah ditetapkan seperti dasar kerajaan. So kalau kerajaan kata tiba-tiba lockdown, jadi bukan menteri tu yang pergi tunggu dekat highway yang memastikan awak kena duduk dekat rumah tu, tapi ada agensinya. Contohnya macam yang nak jaga lalu lintas, siapa polis trafik, yang nak menjaga hospital, siapa doktor dan jururawat. So dasar tu kerajaan yang buat, tapi yang tolong membantu melaksanakannya adalah perkhidmatan awam. Okey, next. Okey, ini adalah contoh-contoh agensi perkhidmatan awam yang terdapat di Malaysia. Kita ikut buku dia ada 9, tapi sebenarnya ada banyak lagi ya. So boleh cari, kalau nak further boleh cari. Okey, antara yang diletakkan dalam buku teks awak muka surat 88, yang pertama adalah mahkamah. So ini adalah satu contoh mahkamah yang terdapat di Putrajaya. Okey, tugasnya ataupun peranannya ialah menjalankan perbicaraan, menjatuhkan hukuman. Biasanya kita tengok ni ya dekat dalam berita. Yang kedua kita ada Jabatan Imigresen Malaysia. Ini adalah Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Dia ada banyak, dia tak semestinya macam mahkamah ni, macam imigresen ni tak semestinya ada satu je dekat Malaysia. Dia ada banyak. Cuma dia punya HQ, ibu pejabatnya, kalau yang ini dekat Putrajaya, yang ni pun dekat Putrajaya. Putrajaya tu kan kira macam kita punya pusat untuk negara kita ya. Okey, so Jabatan Imigresen Malaysia mengeluarkan pasport, visa, permit kerja, mengawal pergerakan masuk dan keluar di sempadan negara. Kalau awak pergi dekat airport, dekat KLIA tu, yang biasanya yang chop pasport, siapa yang pernah pergi luar negara, yang cop pasport tu adalah orang daripada Jabatan Imigresen Malaysia. Kemudian kalau ada yang nak bekerja dekat luar negara, contohnya ramai student
kita dulu pergi ke Singapura untuk bekerja. So mereka nak pergi ke Singapura tu mereka mesti ada pasport dan mereka juga mesti mendapatkan permit kerja. Dekat Malaysia pun kena dapatkan, dan masuk ke dalam Singapura ataupun negara lain pun akan ada dia orang punya jabatan immigration juga. Okey, kalau ada pekerja-pekerja daripada luar, Indonesia, China, Australia, India, apa semua, kalau nak bekerja dalam Malaysia pun mereka memerlukan permit kerja. So yang uruskannya adalah Jabatan Immigration Malaysia. Next, kita ada Jabatan Penerangan Malaysia. Penerangan ni maksudnya explain. Kalau dalam English ni, penerangan ni maksudnya explanation. So, tugasnya adalah menterjemah dan memastikan dasar negara difahami dan sampai kepada rakyat. So, tadi kan cikgu dah cakap yang buat dasar negara tu adalah orang-orang atasan. Jadi, kadang-kadang dasar ni kita tak faham. Jadi, Jabatan Penerangan ni akan memastikan dasar tersebut difahami. Dia boleh gunakan newspaper, dia boleh gunakan radio, dia boleh gunakan TV untuk menyampaikan dasar negara ni. Contohnya macam mana kita nak tahu tentang perkembangan COVID lah, vaksin dan sebagainya. So itu adalah melalui berita, radio ataupun surat khabar. Jadi yang mengendalikannya adalah Jabatan Penerangan Malaysia. Dia memastikan maklumat yang sampai tu adalah tepat dan betul. Okey. Next, kita ada sekolah. Awak pun faham, awak pun ada dekat sekolah. So, fungsi sekolah ni sebenarnya banyak. Membuka kesempatan memperbaiki nasib. Kadang-kadang ada orang yang ibu bapa dia tak tahu membaca. ABC tak tahu membaca. Tapi takkan kita nak jadi macam ibu bapa kita. Kita kena ubah nasib keluarga kita. So, pergilah ke sekolah mendapatkan ilmu. Dengan ilmu, awak boleh mengubah nasib keluarga awak. Menyediakan tenaga pembangunan dan juga pekerjaan dengan pembangunan ni, maksudnya sekolah ni mempersiapkan awak untuk ke dunia pekerjaan. Ada orang lepas habis sekolah terus bekerja. Ada orang lepas habis sekolah nak masuk college, masuk universiti dan kemudian bekerja. So kita dah siapkan awak ni untuk berhadapan dengan dunia pekerjaan. Next ialah membentuk manusia yang sosial. Sosial ni bukannya sosial yang tak bagus, negatif punya. Tapi kita mengajar awak macam mana untuk berkawan, macam mana untuk berkomunikasi. Macam mana nak bercakap dengan orang lebih muda daripada awak. Macam mana nak bercakap dengan orang lebih tua daripada awak. So, itu adalah kemahiran sosial. Dan membantu mencegah masalah-masalah sosial. Yang ni yang negatif punya. Jadi, kita letak awak kat sekolah ni sekurang-kurangnya daripada pukul 12 tu sampai pukul 6 ni tak adalah awak duduk lepak-lepak, isap rokok dan sebagainya. So, awak ada di sekolah. Polis Diraja Malaysia, PDRM. Ibu pejabat dia yang besar sekali dekat Bukit Aman, Kuala Lumpur. Memastikan keselamatan negara. Okay, next kita ada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Mencegah, mendidik, berkenaan dengan rasuah. Awak tahu tak rasuah tu apa? Rasuah tu macam... Contohnya kita bagi hadiah kepada orang untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya, cikgu, saya bagi cikgu RM50. Nanti saya punya exam moral cikgu letak 90 markah. Tapi sebenarnya awak dapat 20 markah je. Tapi cikgu ambil RM50 awak tu, cikgu naikkan markah awak jadi 90. So cikgu ni adalah penerima rasuah. Salah. Awak yang bagi dekat cikgu RM50 tu pun salah. Orang yang bagi rasuah pun salah. Orang yang menerima rasuah pun salah. Orang yang tahu ada orang memberi dan menerima dan diamkan pun adalah salah. So, kita boleh report kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Tapi RM50 nak buat 90, tak boleh lah. Kena lagi tinggi, okey? Okey, kita ada Jabatan Pendaftaran Negara. Menguruskan pendaftaran kelahiran, kematian, perkahwinan, perceraian dan anak angkat. Apa-apa yang perlu didaftarkan, kita akan pergi ke JPN. JPN ni yang ibu pejabat dia ada dekat Putrajaya. Tapi setiap daerah, dekat Sepang pun ada satu dekat Cosmoplex BBST. So, kita boleh buat pendaftaran. Kalau ada baby lahir, kita daftarkan dekat sini. Kalau ada kematian pun sijil dia kita ambil dekat JPN. Kalau orang bukan Islam nak daftarkan perkahwinan pun dekat Jabatan Pendaftaran Negara. Perceraian, ambil anak angkat dan sebagainya, ini akan menguruskan. Kemudian kita ada Jabatan Pengangkutan Jalan Raya. Dah cerita pasal pengangkutan jalan raya, mestilah tentang jalan raya.
Mengeluarkan lesen memandu, motosikal 16 tahun, kereta tak silap cikgu selepas 17 tahun, mendaftar kenderaan dan memungut cukai jalan. Ni kalau ada nak daftarkan lori untuk mengangkut kenderaan, untuk perniagaan dekat sini. Mengeluarkan permit sekolah memandu, driving school, menguatkuasakan undang-undang keselamatan jalan raya, yang buat roadblock, yang buat pemeriksaan kenderaan semua tu adalah JPJ. Kemudian hospital, berkaitan kesihatan dan kebajikan bersakit. Sekarang ni hospital pun semua tengah penuh kan dengan pesakit-pesakit COVID. So semua orang jaga diri Okey, yang cikgu tunjuk tadi ada 9, tapi sebenarnya ada banyak lagi. So kalau nak tahu yang lebih lanjut, awak boleh Google untuk melihat agensi-agensi lain. Just type Agensi Perkhidmatan Awam di Malaysia. Okey, apa kepentingan dia? Pertama, menjadi perantara kerajaan dengan rakyat. Perantara ni maksudnya orang tengah, middleman. Macam cikgu cakap tadi, kalau ada baby lahir, Perdana Menteri ke yang tulis di surat beranak? Tak, tapi Jabatan Pendaftaran Negara kan. So Jabatan Pendaftaran Negara tu adalah orang tengah antara kerajaan, iaitu menteri-menteri dan Perdana Menteri semua tu, pentadbiran, dengan rakyat. So dia jadi orang tengah. Memberikan kemudahan kepada rakyat, hospital, JPJ, membantu kita, memberikan kesedaran dan pendedahan kepada masyarakat tentang pelbagai perkhidmatan awam yang disediakan. Ini Jabatan Penerangan punya. Membantu melicinkan pentadbiran negara. So, kalau kita nak berurusan keselamatan, ada orang untuk keselamatan. Rumah terbakar, ada orang uruskan. Pasal kenderaan, ada orang uruskan. Nak buat IC, ada orang uruskan. Jadi, melicinkan pentadbiran negara. Dan akhir sekali, meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Okey, macam mana cara kita nak hargai agensi perkhidmatan awam ni? Cara-cara ni, kita banyak tengok video orang berkasar-kasar terhadap orang dekat kaunter. So, macam mana cara kita nak menghargai mereka ni? Okey, mematuhi etika ketika berurusan di agensi perkhidmatan awam. Kadang-kadang, kebanyakan agensi ni dia ada etika sendiri. Contohnya macam dekat hospital, kena ambil nombor, kena tunggu giliran. So, kita ikutlah etika. Kalau pergi ke pejabat-pejabat dekat Putrajaya, kena berpakaian sopan, tak boleh mendedahkan, tak boleh seksi-seksi. So, kita kena ikutlah sebab kita nak berurusan dengan mereka. Tapi sebenarnya etika ni, setiap tempat pun kena ada. Etika ni maksudnya awak punya tingkah laku yang baik, yang sopan. Menyokong program yang dianjurkan. Yang ini contohnya KKM, menganjurkan program vaksin. Semua orang kena mendaftar untuk vaksin yang 18 tahun ke atas, tapi ramai sangat yang belum mendaftar untuk program vaksin. So kalau kita nak menghargai mereka, kita kena sokong program. Cikgu pun dah daftar. Okey, yang ketiga, tidak menyalahgunakan kemudahan yang disediakan. Ini selalu kita sebut mengucapkan terima kasih selepas mendapatkan perkhidmatan. Lepas dah dapat pemeriksaan doktor, cakaplah terima kasih. Tak susah pun, tak kena bayar pun, cakap terima kasih tu percuma je. Okey, yang keberapa ni? Kelima, tidak memandang rendah kepada kaki tangan agensi perkhidmatan awam. Amboi, mentang-mentang lah dia duduk dekat kaunter kan. Awak pun nak berkasar-kasar sebab awak duduk banyak bawa kereta besar kan. Tak boleh macam tu So, kita tak boleh memandang rendah. Dan menggunakan bahasa yang sopan. Tak boleh oi, oi, oi. Tak boleh ketuk-ketuk meja. Tak boleh. Kita kena sopan ketika berurusan. Dan kalau boleh, gunakanlah bahasa yang betul. You can either use English or you can use bahasa Melayu. Yang mana bahasa Malaysia. Yang mana yang mudah difahami oleh orang lain. Okey. So, itu sahaja untuk unit 8. Akhir kata cikgu, jaga diri. Kalau tak perlu, tak payah keluar. Jaga diri. Kita jumpa lagi in next class. Okey. Bye. Terima kasih.